AB Channel. Yang pinjam duit dengan IMF ialah Mahathir. Ini jangan lupa. Bila dia pecat Datuk Seri Anwar, dia yang mulakan pinjam duit dengan IMF. Bila dia pecat Datuk Seri Anwar, dia yang mula bail out syarikat perkapalan anak dia dan kroni-kroni dia. Yang banyak menyalahgunakan duit negara ni, dia. Datuk Seri Anwar jaga duit negara. Salah satu sebab kenapa dia bergaduh dengan Datuk Seri Anwar ialah kerana Anwar enggan untuk bail out syarikat perkapalan anak dia Melizan. Dan ini sejarah. Jangan kita lupakan sejarah ni. Orang tak lupa. Orang muda tak tahu. Orang muda tak tahu. Bila dia ada kuasa, apa dia buat? Dia menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri sesuka hati bapak dia. Zaman Datuk Seri Najib, dia lakukan perubahan. Dia lakukan reform. Dia wujudkan Akta Perhimpunan Aman. Apa? Nak berhimpun, tak payah lagi panggil polis. Bebas berhimpun. Hanya maklum kepada polis 10 hari lebih awal. Tak ada masalah. Dan bawah pemerintahan Datuk Seri Najib, walaupun bila dia ambil alih tahun 2009 tu, satu keadaan yang cukup mencabar. Dia boleh gunakan ISA ni untuk mengukuhkan kedudukan dia. Tetapi apa Datuk Seri Najib buat? Dia hapuskan ISA. Dia hapuskan Akta Darurat. Kalau tidak dulu, kita tak suka dengan sesiapa, kita boleh tangkap dia bawa ordinan darurat. Macam Mahathir buat. Dan dia kata hari ni, dia Anwar lebih teruk daripada orang yang dia nak reform. Tang mana tu? Teruk tang mana? Cuba beritahu. Mungkin Datuk Seri Anwar teruk sikit sebab dia tak keluar daripada parti-parti yang dia asaskan. Mahathir, dia asaskan UMNO baru, dia keluar daripada UMNO baru. Dia masuk balik zaman Najib, masa dia lawan Pak Lah, dia keluar lah. Dia masuk balik zaman Najib, lepas tu dia, anak dia tak dapat jadi naib presiden, dia keluar balik daripada UMNO. Kemudian dia asaskan Bersatu. Bila dia asaskan Bersatu, last sekali Muhyiddin pula buang dia daripada Bersatu. Dia masuk pula, dia asaskan Pejuang. Dia asaskan Pejuang, tapi dia bertanding atas sikit GTA, Gerakan Tanah Air. Lepas tu dia keluar daripada Pejuang. Bila Pejuang keluar daripada GTA, anak dia sendiri pun tak yakin dengan diri dia, tak yakin dengan GTA. Last sekali bila anak dia tak yakin daripada GTA, dia pun keluar daripada Pejuang. Hari ni macam jin tak ada tuan. Saka tak ada tuan. Sekejap masuk PAS, sekejap masuk sana, sekejap masuk sini. Sekarang dah pakai jaket hijau, besok lusa dia keluar sekejap pula, lepas ni dia keluar selama-lama. So tak payah ceritalah tentang reform yang nak dibuat oleh Datuk Seri Anwar. Hari ini Datuk Seri Anwar dah buat terbaik dah. Apa kelemahan dia di saat lalu semua okey lah, kita tak nafikan. Tak ada orang yang sempurna. What he does before is not important. What he does now and in the future, itu yang lebih penting. Buat apa engkau dulu cukup gemilang, hari ni kau cukup jemalang? Betul tak? Dulu kau cukup gemilang, hari ni kau cukup jemalang. Macam jemalang tanah seko ni. Minta maaf cakap. Ada orang boleh puji buku Doctors in the House ke, Delima Melayu ke. Hari ni aku nak confess, I never read this rubbish. Because it's not worth reading. Kalau buku tu ditulis oleh orang hebat, negarawan, tak apa, kita baca. Tapi kalau orang yang cakap tak suka bikin, bikin tak suka cakap, apa dia tulis is rubbish, sampah. Kerja saja kalau orang-orang buat meeting dia baca buku tu. Biarlah, biar dia baca. Kita tak payah bazir masa kita baca sampah. Kita tengok perangai Mahathir tu, kita experience by ourselves. It's more than enough. Tak payah bazir masa baca. Kalau dia baca, dia buat apa yang dia tulis, lain. Ini dia buat lain, dia cakap lain, dia tulis lain. Semua haywire. Last kali dia pun tak tahu apa dia nak dalam hidup ni. Orang dah usia 98 tahun, patut hari ni dia tak fikir benda lain lah. Dia fikir bila dia nak menghadap Allah Ta'ala ni, cukup tak bekalan dia? Bukan tambah dosa lagi, bukan masih lagi penuh dengan dendam kesumat. So orang macam ni, macam mana kita nak jadikan sebagai role model? Jadi role model kepada KJ boleh. Sebab dua-dua ni sama. Matlamat menghalalkan cara. Bila time dia nak naik, dia julang Datuk Seri Najib. Betul tak? Bila Datuk Seri Najib kalah pilihan raya, tengok apa dia buat pada Datuk Seri Najib. Dia humban bawah bas, dia pijak lagi.
Hari ini bila populariti Datuk Seri Najib naik, dia pergi mahkamah pula. Itu pun ada orang percaya. Ada orang percaya lagi. Ada orang lagi nak tengok Datuk Seri Najib bersama dengan KJ, Datuk Seri Najib bersama kembali bertaut dengan Muhyiddin. Allah. Aku kadang-kadang tak boleh tahan lah dengan kebodohan dia. Minta maaf cakap lah. Pakai otak lah brother. Saya Imran ni. Beritahu. Pakai otak lah. Kau lain lah. Kau ada Hamzah. But do you think that Datuk Seri Najib is that stupid? Nak kena patuk ular? Nak kena patuk ular di tempat yang sama berulang kali? Cubalah fikir. Tetapi nak kata bahawa tindakan Datuk Seri Anwar ini lebih melampau daripada orang yang dia nak suruh reform, bagi saya tak masuk akal lah. Kalau nak dibandingkan dengan Mahathir, yang hari ni bukan main lagi nak cerita pasal nak cerita tolong Melayu lah apalah lepas tu ada duit budak ni pun boleh tahan juga. Negarawan kan. Ini manusia cerita tentang reform. Nak reform apa Mahathir? Anak dia tak ada seorang pun jutawan. Anak dia semua bilioner. Anak dia semua bilioner. Dan dia cerita pasal orang Melayu malas. Memang anak dia tak malas. Sebab anak dia semua berdedikasi. Dedikasi. Anak dia dapat apa yang mereka nak bergolek. Anak dia suka kereta besar, bapak dia buat sepang sikit Formula 1. Power car. Anak dia nak buat apa saja, semua dia support. Sampaikan kalau dulu apa ni hospital pantai tu, sampaikan tenda cadar pun disapunya, bersihkan cadar. Ni belum cerita perniagaan yang halal, perniagaan yang haram. Yang halal pun dia sapu, yang haram jual apa ni, apa dia yang ni, yang San Miguel, Filipina pun dia sapu. Dari segi perniagaan fiber optik pun dia sapu. Kalau dulu kenderaan-kenderaan di Malaysia ni, kaki tangan kerajaan ni kenderaan, kaki tangan kenderaan kerajaan semuanya menggunakan minyak Petronas, ada sedikit menggunakan Shell. Bila dia balik semula sebagai Perdana Menteri, 3 bulan pertama, kerja yang dia buat ialah pastikan syarikat Petron mendapat projek untuk membekalkan petrol dan diesel kepada agensi kerajaan. So memang anak dia tak malas, sebab semua anak dia dedikasi. Dia dah kasih, memanglah dia boleh enjoy dia life. Tetapi anak orang lain, orang Melayu lain, semua berhempas pulas. Dia cakap hari ni orang Melayu yang berjaya je yang marah dengan dia. Yang marah bila dia kata orang Melayu malas. Padahal hakikat dan realiti dia semua orang terasa. Sebab bila dia cakap orang Melayu malas, kalau anak-anak dia tu kan, dia lain cerita. Anak kau pun masih menjadi menteri besar. Hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis dah balik Kuala Lumpur lah. Jumaat, Sabtu jangan cakap lah tak jumpa kat negeri Kedah tu. So macam mana dia cakap bahawa orang lain ni pemalas, sedangkan anak dia semua spoon fed. Sedangkan kroni-kroni dia dah berasa, contohnya lah 4 kroni dia, Syed Muhtar Al-Bukhari, Malakoff, YTL, Genting Sanien, apa lagi satu, Tanjung Holding Energy milik Ananda Krishnan. Keempat-empat syarikat ini bukan setakat masuk tender untuk membeda supplying of electricity menggunakan IPP mereka dengan harga 8 sen lebih mahal daripada TNB, malah mereka menikmati subsidi gas daripada Petronas untuk tempoh 21 tahun sebanyak 155 bilion. 4 syarikat ni kongsi. Kaya-kaya, makan tak habis. Jadi dia cakap dia hanya bagi peluang kepada orang yang telah terbukti. Takkan seorang tu dia yang terbukti. So nak temberang Mahathir, boleh temberang orang lain. Hari ni rakyat Malaysia ni banyak yang sudah mula boleh buka minda mereka. They know who you are. Kalau 2 orang budak mentah yang tak tahu apa-apa ni, mungkinlah mereka boleh terpedaya atau sengaja buat-buat buat-buat. Sebab saya kenal KJ ni, saya tahu betapa benci dia dengan Mahathir. Hari ni saya tengok muka dia bila duduk dengan Mahathir, saya pun tak boleh imagine lah macam mana dia boleh duduk dengan Mahathir. Dia boleh tanya pula Mahathir, kenapa Tun tak suka saya? Sempat tu kenapa Tun tak suka saya? Padahal tak payah tanya pun kan, takkan bodoh sangat tak tahu kan.
Kalau KJ is not a threat to his son, tak ada lah dia marah dengan Datuk Seri Najib. Antara punca Mahathir marah dengan Datuk Seri Najib ialah kerana bila KJ tak ada jawatan pun anak dia lawan, kalah. Anak dia timbalan menteri meeting masa tu, kalah. Bila KJ dapat jawatan, walaupun anak dia menteri besar, lagilah susah nak lawan. Sebab dia anak dia pun tak cukup berdosa tu. Anak dia pun tak cukup berdosa lah. Anak dia tinggal sendiri. Hakikat dan realiti dia, hakikat dan realiti dia, KJ lebih tahu kenapa Mahathir menyerang Datuk Seri Najib. Dan hari ini dia dah mengesahkan, dia dah mengesahkan bahawa dia menggunakan DAP, dia menggunakan hari ini PAS untuk menjatuhkan musuh-musuh politik dia. Ini Allah Ta'ala tunjukkan. Kalau yang dua orang depan mata dia tu tak sedar lagi, kita tak tahulah macam mana. Macam apa yang Datuk Seri Anwar buat sekarang. Kita tak pernah sangka dalam keadaan kita mewarisi hutang 1.5 trilion, kita boleh bagi 3,700 tahun depan. Aku dah imagine dia. Tapi dia boleh buat. Sebab dia rakyat sentrik. Mahathir ni crony sentrik. Crony and dia punya kids lah, dia punya anak-anak. Itu sebabnya anak-anak dia gagal untuk jadi jutawan, semua billionaire. Banyak kali saya ulang benda ni, tapi orang tak faham. Masuklah dua ekor KJ dengan Petra Pet. Sebagai orang yang kenal betul dengan Mahathir ni dan tahu betapa rakusnya Mahathir ni, saya pun heran macam mana dia boleh panggil Mahathir untuk dia interview, sedangkan seminggu yang lepas dia panggil TMJ. Saya cakap terus terang lah, saya tak tengok KJ punya live ni. Tapi sebab orang tadi tu Bukan, sebab TMJ ada dalam tu. Itu sebab aku tengok. That's the only keluar sekejap yang aku tengok. Hari ni sebab dalam Tua Puaka ni dia interview oleh orang yang benci dia. So something maybe interesting. Tengoklah sekejap, nothing much. Tapi kita boleh tengok betapa dua orang hipokrit ni boleh combine and please each other. Okay lah. It's their right. Dia orang punya right. Dia orang boleh interview, tak ada masalah. Okay. AB Jedi.